Tengok live, dah ada live. Okey. Tengok WhatsApp dia cakap dah. Ambil dia handphone. Handphone. Baru 4 orang tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Muafakat Johor. Apa khabar semua? Party! Okey, saya Coach Muhammad Nazaki, asal negeri Johor. Born in Johor. Johor selama-lamanya. JDT. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan usahawan, tajuk yang diberikan oleh pihak Perbadanan Usahawan Johor Berhad untuk saya pada malam ni, peluang buat usahawan Johor untuk terokai pasaran Indonesia. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita perlu pasarkan ke Indonesia? Itu satu tajuk, itu satu persoalan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa Indonesia? Kenapa tidak Amerika? Kenapa tidak Jepun? Kenapa kita harus pilih pasaran kita untuk memasuki ke Indonesia? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan semua, penduduk Indonesia adalah seramai 270 juta orang. Okey. Dan negara kelima di dunia fast GDP. Okey, pada tahun 2019. Indonesia juga mempunyai budaya dan bahasa yang sama, dan dia merupakan jiran kepada negara kita, Malaysia. Okey. Jadi kalau kita tengokkan berdasarkan peta tersebut, okey, yang mana luasnya lebih kurang 1.9 juta kilometer persegi, dan ada 17,000 pulau. 17,000 pulau ya tuan-tuan. Di Indonesia ada 17,000 pulau, yang mana separuh daripadanya tinggal di Pulau Jawa. Okey. Itu tentang Indonesia yang kita perlu tahu. Jadi Indonesia menggunakan mata wang rupiah, yang mana tukaran dia pada hari ini adalah sebanyak 3.5 juta rupiah untuk RM1,000. Okey. Jadi nilai dia paling besar RM100,000 dan juga nilai kecil RM25. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ingin berurusan dengan Indonesia, kita perlu tahu perlu mahir. Kita perlu mahir dengan currency. Okey. Jadi kalau produk tuan-tuan di sini kita jual dalam nilai RM100, jadi kalau dirupiahkan lebih kurang RM350,000. RM356,000. Ini adalah currency S7 bulan September 2020. Ya.
Jadi nilai tukaran sentiasa berubah dan dijangkakan semakin besar, okey, gara-gara COVID-19, okey, yang mana nilai rupiah akan semakin kecil, ringgit akan menjadi semakin banyak, semakin tinggi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Indonesia kalau daripada 17,000 pulau tu, ada beberapa bandar di Indonesia yang sesuai untuk kita menjalankan perniagaan, untuk kita membuat promosi perniagaan, yang mana ibu negara dia, ibu kota dia adalah Jakarta, yang mana dipanggil DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Okey. Okey, jadi bandar kedua terbesar di Indonesia adalah Surabaya, yang mana Surabaya merupakan bandar terbesar di Jawa Timur. Diikuti oleh Medan. Medan adalah bandar ketiga terbesar. Dia dan Medan terletak di daerah Sumatera Utara ataupun dipanggil Sumut. Okey, untuk bandar pelancongan dipanggil DKI Yogyakarta. Dan diikuti juga Kota Bandung, Kota Batam yang paling hampir dengan kita, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Bengkalis dan Dumai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk akses ke Jakarta, either kita boleh lalu Batam, kita boleh lewat Batam, atau kita boleh ambil direct flight daripada KL atau daripada Senai. Okay, even Surabaya pun gitu juga, kita boleh ambil direct flight dari KLIA ataupun kita boleh naik daripada Senai. Itu sebelum COVID, tapi selepas COVID nampak gayanya daripada Senai dah tak ada ke Jakarta dan ke Surabaya. Okey, daripada Medan kita boleh naik daripada Medan, untuk ke Medan kita boleh naik daripada KL ataupun kita boleh naik feri daripada pelabuhan Port Klang. Okey, dia ada feri untuk ke Medan. Okey, kalau kita naik feri ke Batam, kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 pelabuhan untuk naik feri ke Batam daripada Johor. Okey, kita boleh naik feri dari Setulang Laut, kita boleh naik feri daripada Pasir Gudang, kita boleh naik feri daripada Iskandar Puteri, even kita boleh naik feri daripada Tanjung Belongko untuk ke Batam. Dan mengambil masa sekitar 1 jam hingga 1 jam 45 minit. Kalau yang paling jauh sekali daripada Setulang Laut, lebih kurang 1 jam 45 minit. Okey, ini fakta tentang Indonesia yang tuan-tuan perlu tahu sebelum kita nak merokai pasaran di Indonesia. Okey, jadi kita ibu kota dia dinamakan Jakarta. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Dan Jakarta tu terbagi kepada 5. Yang mana dimulakan dengan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, even Jakarta Utara. Okey. Ini adalah bandar terbesar di Indonesia yang mana sekarang Presiden telah cuba untuk memindahkan pusat pemerintahan daripada Jakarta ke Kalimantan. Okey. Jadi penduduk Jakarta ini pada 2019 berjumlah 10.5 juta orang. Lebih kurang 1/3 daripada penduduk Malaysia. Okey. Wanita dia 5.3 juta, lelaki dia 5.2 juta. Ini yang berdaftar lah, yang official.
Okey, airport di Jakarta ada dua. CJK tu yang biasalah kita gunakan CJK tu. Yang kalau daripada KLIA atau daripada Senai biasa kita akan turun di CJK. Dan juga Halim Perdana Kusuma. Dan juga untuk pelabuhan laut dia ada pelabuhan Priok ataupun pelabuhan Tanjung Priok. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok macam mana keadaannya, di mana Jakarta Pusat, di mana Jakarta Barat, di mana Jakarta Selatan dan juga di mana Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara. Dan sekarang sedang terlalu pesat untuk bangun sekarang adalah Jakarta Timur. Dia dah makin merebak. Okey. Okey, dan juga jika kita di Jakarta untuk mengambil bas, kita boleh gunakan daripada terminal bas Pasar Minggu, terminal bas Grogol, terminal bas Tanjung Priok, terminal bas Pulau Gadong, dan mostly di Indonesia kita boleh gunakan Grab untuk sebagai pengangkutan. Okey, kita ada dua pejabat matrik, satu pejabat di Jakarta, satu pejabat cawangan di Medan, Sumatera Utara. Dan juga jika tuan-tuan dan puan-puan ada keperluan, ada pertanyaan, bolehlah berhubung dengan pejabat matrik kita di Jakarta. Biasanya usahawan-usahawan kita bila datang ke Indonesia, mereka lupa bahawa kita ada mempunyai pejabat kedutaan di Jakarta ataupun di Indonesia. Yang mana kebanyakan bila dah datang masalah, bila dah ada masalah, baru nak cari kat mana pejabat kedutaan Malaysia di Jakarta. Jadi bila kita nak mulakan perniagaan, silalah berhubung dengan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Okey, sebelum ke Indonesia, jadi tuan-tuan perlu tahu apa ayat-ayat atau glosari yang selalu Indonesia gunakan. Kalau kita kat sini panggil custom Diraja Malaysia, KDRM. Kalau di Indonesia dipanggil bea cukai. Okey. Jadi bila kita nak hantar barang, kita nak ekspor barang ke Indonesia, perlu berurusan dengan bea cukai. Okey, jadi bila tuan-tuan dan puan-puan nak mula melabur di Indonesia, tuan-tuan perlu berurusan dengan BKPM. BKPM adalah Badan Koordinasi Penanam Modal Indonesia. Kalau tuan-tuan dan puan nak ekspor kosmetik, obat dan juga makanan atau Indonesia panggil pangan, okey, kita kena berurusan dengan BPOM. Jadi setiap barang kita yang masuk produk makanan kosmetik akan diberikan, jika dah lulus daripada BPOM, dia akan berikan kita ML code. Okey, kalau kita panggil kontainer, kalau di Indonesia dia orang akan panggil peti kemas. Okey. Untuk halal akan diperokai oleh LPPOM MUI, Lembaga Pengajian Pangan Obat-obatan Kosmetika Majlis Ulama Indonesia. Okey, jadi kalau kita kat sini panggil Dewan Perniagaan Melayu, Dewan Perniagaan Islam atau apa juga Dewan Perniagaan, kalau di Indonesia dipanggil Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Okey. Dia juga ada gabungan importer Indonesia yang panggil Gingsi,
dan juga mereka ada satu persatuan untuk pengusaha peribumi Nusantara Indonesia yang dipanggil Asprindo. Okey, dan juga kita bolehlah berurusan dengan APRI, ini Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan juga uhwah bisnes yang terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama NU. Okey. Di daerah Bengkalis kita ada Carakas Entrepreneur School, dan juga di Batam kita ada Al Ahmadi Entrepreneurship Center. Okey. Ini antara mereka-mereka yang bagi aktif untuk membuat business matching dengan usahawan-usahawan di Malaysia. Okey, jadi apakah permintaan-permintaan yang Indonesia perlukan? Okey. Kebanyakan produk-produk coklat, minuman 5 in 1 atau malt, okey, itu sangat-sangat diperlukan, especially yang ada tongkat ali, itu sangat-sangat menarik perhatian untuk market di Indonesia. Dan juga produk-produk frozen seperti martabak, roti canai berasaskan daging, kerana di Indonesia daging terlalu mahal untuk mereka buat produk-produk frozen. Ada juga produk-produk kosmetik dari Malaysia ni sangat-sangat orang kata tu boleh bersaing dengan di Indonesia. Begitu juga syarikat tourist guide. Okey, yang mana tourist guide di Indonesia seringkali nak cari syarikat-syarikat turis Malaysia untuk mereka bekerjasama. Okey, dan juga runner untuk medical. Kerana kebanyakan daripada orang Malaysia akan datang buat medical check up di Malaysia. Sebenarnya segala apa produk di Malaysia ni tiada masalah untuk kita cuba untuk pasarkan di Indonesia. Kebanyakan produk-produk Malaysia yang telah memasuk pasaran Indonesia telah menunjukkan hasil yang baik dan telah berjaya. Contoh seperti Mami. Mami sebelum ni ekspor ke Indonesia, tapi sekarang dia telah membuka kilang di daerah Bekasi, tak silap saya. Dia telah membuka kilang di sana. Begitu juga kalau kita ke Jakarta atau even ke airport, most of the airport semua dah ada Old Town White Coffee. Begitu famous di sana. Dan juga seperti produk-produk untuk perhiasan ataupun alat-alat untuk seperti pin tudung atau alat-alat aksesoris untuk wanita. Itu sangat diperlukan, especially di daerah Tanah Abang dan juga di pusat pemborong. Okey, kalau kita JM Kelang, di sana dipanggil Tamrin City. Di situ pun sangat memerlukan produk-produk aksesoris untuk muslimah.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan lebih lanjut lagi yang mana saya ada satu buku yang mana yang siapa memerlukan bolehlah menghantar WhatsApp kepada pihak PJB atau kepada saya yang mana ada satu buku bagaimana cara-cara untuk kita memasuki pasaran di Jakarta. Ada satu buku. Okey. Okey, jadi tuan-tuan juga perlu tahu sebelum memasuki pasaran Indonesia, tuan-tuan perlu tahu apa itu negative investment list. Ini jika kita ingin membuat pelaburan di Indonesia, kita perlu ada buku ni yang mana di dalamnya details, okey, keperluan-keperluan ataupun limit untuk pelaburan asing. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin terlibat dalam perusahaan agro, dalam perusahaan beras, dalam perusahaan beras, foreign capital yang dimenangkan adalah maksimum 49%. Ini semua ada kat dalam buku ni. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak terlibat dalam plantation, dalam plantation foreign capital ownership maximum 95%. Mana 5% adalah Indonesia, 95% adalah foreign investment. Okey, untuk pengetahuan tuan dan puan-puan, Batam adalah merupakan sebuah pulau bebas. Maksudnya setiap apa produk atau barang yang dimasukkan ke Batam tidak digunakan cukai, melainkan barang tu dikeluarkan balik, dikeluar untuk ke bandar-bandar lain dalam Malaysia akan dikenakan cukai. Okey. Itu adalah Pulau Batam. Dan kalau kita ada produk-produk packaging, contoh plastik packaging, carton box apa semua, untuk kita masuk ke pasaran Batam adalah bagus kerana untuk dapatkan packaging tu dari Jakarta terlalu jauh untuk datang ke Batam. Jadi kalau kita boleh supply melalui Johor Bahru,
melalui Johor, pelabuhan di Johor untuk ke Batam. Jadi itu boleh memberikan harga yang lebih rendah atau lebih murah. Jadi packaging kebanyakan pengusaha-pengusaha di Batam beli di Johor dan bawa balik ke Batam. Tapi kerana COVID sekarang, mereka tak boleh masuk. Jadi mereka kena dapatkan daripada Jakarta, yang mana kapal daripada Jakarta untuk ke Batam memakan masa 4 hingga 5 hari baru sampai. Jadi yang mana yang ada printing shop, yang ada factory packaging, amat digalakkan untuk mempromosikan syarikat anda di Batam. Okey, dan juga di Medan. Medan saya ada mendapat request yang mana diorang perlukan produk-produk coklat. Jadi bagi pengusaha coklat, saya rasa di Johor ramai pengusaha coklat. Even di KL lagi banyak pengusaha coklat. Jadi bolehlah berhubung dengan saya ataupun boleh emailkan profilnya bersama gambar produk untuk saya kirimkan ke Medan. Jadi untuk Tanjung Balai adalah sebuah pulau yang mana kalau dari segi supply-nya kebanyakan kena datang daripada Jakarta. Jadi itu pun terlalu jauh untuk dari Jakarta ke Tanjung Balai. Okey. Tanjung Balai di sekitar sini. Dan supply dia daripada Jakarta sini nak ke Tanjung Balai terlalu jauh. Tapi dari Tanjung Balai ke Kukup cuma perlu makan masa 45 minit. Jadi peluang untuk usahawan kita pasarkan produk di Tanjung Balai adalah sangat luas, sangat besar. Kenapa? Untuk mereka dapatkan supply daripada Jakarta terlalu jauh berbanding daripada Kukup. Okey. Selamat datang bagi mereka yang baru datang. Jadi anda telah lewat 30 minit. Kita dah mula daripada jam 9 tadi. Okey, jadi saya teruskan. Okey, ada persoalan tanya tentang kosmetik. Bolehkah produk kosmetik Malaysia masuk ke pasaran Indonesia? Ya, pasti boleh. Jadi
pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan perlu dapatkan siapa pembeli di Indonesia. Selepas tu, pembeli di Indonesia tu perlu dapatkan kelulusan daripada BPOM. Yang mana setelah dapat kelulusan daripada BPOM, BPOM akan bagi ML code. Setelah anda dapat ML code, silalah kirim produk anda ke Indonesia. Itu prosedurnya. Tapi kebanyakan soalan daripada usahawan Malaysia, BPOM terlalu susah, BPOM terlalu susah, ML code susah nak dapat. Tapi sebenarnya ML code tu bukan anda yang apply. ML code tu perlu di-apply oleh syarikat di Indonesia, bakal pembeli anda di Indonesia, bukan anda yang pergi apply. Anda cuma bantu mereka hantarkan lab test untuk mereka submit kepada BPOM. Begitu juga dengan halal MUI. Halal MUI kebanyakan usahawan mengeluh, mengatakan susah nak dapat halal MUI. Jadi halal MUI itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah cuma kirimkan sijil halal Malaysia untuk bakal pembeli daftarkan di halal MUI. Okey, jadi sebelum kita nak memasuki pasaran di Indonesia, kita perlu buat persediaan. Sebelum kita nak masuk pasaran Indonesia, kita perlu ada syarikat Sdn Bhd. Kerana apa? Cuma syarikat Sdn Bhd yang boleh daftar dengan matrik dan juga berdaftar dengan SME Corp. Okey. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan ada syarikat Sdn Bhd, jadi boleh berdaftar dengan matrik. Boleh pergi jawab matrik, daftar. Selepas tu bolehlah daftar dengan SME Corp dan boleh buat scoring. Selepas dapat scoring tu, dia ada satu grant untuk marketing. Begitu juga matrik, yang mana ada grant untuk kita buat promosi di luar negara. Total maksimum adalah 5,000. Okey, jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan nak pergi buat promosi pemasaran di Indonesia, perlulah belajar untuk pitching produk tuan-tuan dan puan-puan. Jangan bila sampai sana, tak boleh bercakap, malu nak bercakap. Sedangkan produk tu adalah produk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila sampai di sana, tak boleh tuan-tuan dan puan-puan nak buat promosi, tak boleh nak pitching. Biasanya sebelum pergi, siapa-siapa yang dah pernah ikut saya, kita akan emphasizekan untuk tuan-tuan dan puan-puan latih buat pitching. Dan sebaik-baik pitching adalah 2 minit. Dia tak boleh terlalu lama. Terlalu lama orang bosan. Juga tak boleh terlalu cepatlah. Jadi 2 minit is the best time untuk tuan-tuan dan puan-puan buat pitching. Begitu juga keperluan-keperluan name card, banting, flyers dan lain-lain. Okey. Dan juga sampel produk. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan terlupa sampel produk yang tuan-tuan bawa ke sana adalah produk-produk expired. Jadi bila sampai sana, kita tengok, produk dah expired buat sampel. Jadi janganlah buat macam itu. Jadi sampel produk tu, buatlah sampel produk yang terbaik dan terkini. Okey, dan juga tolong jaga image lah.
Jangan pakai singlet, jangan pakai jeans koyak-koyak, pergi untuk buat promosi di Malaysia. Okey, siapa yang perlu ikut untuk kita buat trade mission ke Indonesia? Pemilik produk, marketing manager, program development staff, traders, dan siapa-siapa juga yang nak cari ilmu baru, ilmu bisnes pun boleh. Okey. Okey, ini program saya yang lepas 2019. Ni di Semarang. Okey, kita ada buat trade mission ke Semarang. Okey, ini kita dijamu makan malam di atas bukit yang mana kita boleh saksikan belakang ni berlatar belakangkan Kota Semarang. Ni kita dibawa dinner bersama Wali Kota Semarang. Okey, ini kita di Surabaya, di Pelabuhan Tanjung Perak, yang mana kita diberi pendedahan kepada Kastam Indonesia, Bea Cukai. Okey, kita diberikan sambutan oleh pihak Bea Cukai di sana. Ini kami di Medan bersama ini pegawai Matrik Medan, Pak Robert. Ini duta daripada Timor Leste. Timor Leste pun berminat dengan produk-produk dari Malaysia. Cuma kita ada masalah nak masuk ke Timor Leste tu agak susah. Dia belum maju seperti Indonesia ataupun seperti Malaysia. Ini kami di Lapis Legit di Jakarta, di Marisa Food bersama Ketua Gengsi Jakarta, Pak Alam Shah. Okey, ini kami di Jakarta. Ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Pak Sunarko. Dia join kita sama-sama di Jakarta. Di Jakarta Trade Mission 2019. Ini di Jakarta. Okey, jadi pada 2021 saya cadangkan 4 program yang mana pada 1 Jun hingga 4 Jun saya cadang untuk ke Pekanbaru, Sumatera. Untuk kita buat program trade mission to Pekanbaru, Sumatera. Atau cara dia lebih kurang macam inilah. Hari pertama kita berlepas daripada Kelai ke Pekanbaru. Kita check in dan buat persediaan buka booth. Lepas tu hari kedua pitching dan mini expo bersama Gengsi, Asprendo dan Cerakas. Tadi ada nama Cerakas. Hari ketiga pitching dan mini expo dengan usahawan Dinas Perdagangan Pendudukan Daerah. Ini biasa Kadin lah, kita akan bersama Kadin. Dan hari keempat kita cadang nak visit Kedutaan Malaysia di Pekanbaru. Ini belum tentatif lah, ada banyak lagi. Dia ada detail-detail. Ini secara basic je. Jadual secara basic. Jadi pada 11 Ogos hingga 14 Ogos 2021 kita cadang untuk buat Jogja Trade Mission. Sama Jogja
pada 11 hingga 14 Ogos. Jadi Jogja ni kita nak lawat dia punya pejabat BPOM dan juga dia punya pejabat custom lah, bea cukai. Okey, untuk Julai, 20 Julai hingga 23 Julai 2021, kita plan nak buat Malang Trade Mission. Malang ni berdekatan dengan Gunung Bromo. Dia pun pusat pelancongan dan juga pusat AKS. Banyak produk-produk AKS yang kita boleh matchingkan dengan usahawan-usahawan daripada Malaysia. Okey, pada 14 hingga 17 September kita plan nak pergi Pontianak, Kalimantan pada 14 hingga 17. Ini bergantung pada situasi COVID. Kalau kita harapkan insya-Allah dengan izin Allah COVID ni selesailah pada tahun depan. Jadi kita boleh dan November 16 hingga November 19 kita plan nak buat Palembang Trade Mission. Palembang adalah Sumatera Selatan. Okay. Jadi ini secara basicnya atau secara yang kita belum detailkan. Kita tengok situasi, kalau situasi dah okey, dah mengizinkan dan kita akan bagi details itinerary. Jadi bagi usahawan-usahawan yang terlibat dalam industri tekstil, okey, di sana pun ada Persatuan Tekstil Indonesia dan pun sentiasa mengalu-ngalukan kedatangan kita untuk membuat program matching. Ini antara jenama-jenama yang terkenal lah, members kepada Persatuan Tekstil Indonesia. Jadi untuk usahawan-usahawan terlibat dalam industri travel, kita juga dialu-alukan untuk membuat matching dengan Belitung Timur. Pihak wali kota ataupun gubernurnya dah beri green light. Jadi bila-bila kita nak datang untuk usahawan-usahawan travel, jadi kita sangat-sangat dialukan untuk membuat program atau acara matching dengan usahawan-usahawan travel di Belitung Timur. Ini antara syarikat-syarikat travel di Belitung Timur. Ni kat mananya Belitung lah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peluang terbuka luas untuk usahawan-usahawan daripada, terutama sekali usahawan Johor, untuk kita masuk market di Indonesia. Kita punya banyak AKS, banyak produk-produk yang top untuk kita pasarkan di Indonesia. Okey. Dan juga kita punya laluan-laluan ataupun networking di Indonesia. Okey. Jika tiada soalan, sekalung penghargaan saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Johor, terutama sekali kepada Perbadanan Usahawan Johor Berhad, pengurusan PJB, rakan-rakan usahawan, keluarga dan sahabat andai. Sekian, terima kasih.